daripada satu hadis Nabi SAW yang sangat penting kepada kita untuk sama-sama kita ambil pengajaran dan kita mengambil faedah daripada apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ni, yang mana hadis ni menceritakan kepada kita bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW sedekah yang paling sesuai, masa yang paling sesuai untuk kita bersedekah. Mana bilakah waktu dan bilakah masa yang dikatakan paling sesuai dan pahalanya sangat besar bila mana waktu tersebut kita bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uriqa wal khatibi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Dihormati Nadir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sekalian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita setiap detik, setiap saat yang kita lalui dalam kehidupan ini. Semuanya adalah daripada milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah daripada pemberian Allah. Dan semua itu adalah nak menguji kepada kita semua, sama ada kita menjadi hamba yang benar-benar syukur kepada nikmat tersebut ataupun sebaliknya, yakni nak kufur kepada nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah pelihara di kita dan Allah menjadikan kita dalam kalangan orang yang bersyukur kepada Allah. Yakni apa yang disebut orang syukur pada Allah, itulah sentiasa dia menggunakan sekalian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah bagi melihat, dia pandang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Telinga yang Allah bagi dia mendengar, maka dia mendengar perkara kebaikan. Lidah yang dia boleh bercakap, maka dia bercakap perkara yang dikehendaki oleh Allah. Dan begitulah sekalian nikmat yang mana Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Maka bila mana dia menggunakan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang disebutkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ramai orang sedemikian kerana Allah Taala telah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sahaja hamba-Ku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan yang sedikit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk dalam kalangan orang bersyukur yang disebutkan oleh Allah Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-puan semua, pada pagi ini Allah Taala masih memberikan kepada kita nikmat
berikan kekuatan dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, solat berjamaah subuh. Dan Allah Taala memilih kita berada pada taman syurga. Di dunia ni, di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, itulah taman syurga. Bila mana kita berada dalam halaqatul dzikr, itulah perhimpunan satu tempat yang mana mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur pada Allah, Allah pilih kita. Bukan kerana kita yang paling mulia, bukan menunjukkan kita hebat, bukan menunjukkan kita lebih pada orang lain. Tapi inilah anugerah yang kita kena sentiasa minta pada Allah, agar Allah Ta'ala sentiasa memimpin kita, agar sentiasa kita berada kebaikan. Kerana bila mana Allah Ta'ala letakkan kita pada tempat kebaikan, itulah di antara tanda kasih sayang Allah kepada kita. Maka hargailah dengan setiap nikmat Allah bagi tersebut, dan syukurlah Allah menempatkan kita pada hari ini dan pada saat ini berada di rumah Allah Ta'ala, dan kita berada di atas tempat kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan bekal kita untuk bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, insya-Allah ruang selepas daripada subuh ni kita ambil ruang sekejap. Tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita peringatkan kepada kita semua, saya yang bercakap dan tuan-puan semua, supaya mudah-mudahan sedikit sebanyak peringatan ini menjadikan kita hamba yang sentiasa mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan ini semakin bertambah ilmu kita, kerana kita sedar tidak akan mungkin kita boleh mencapai dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah Taala, melainkan mestilah disuluhi dengan ilmu yang didatangkan oleh Allah, daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan juga apa yang dikatakan oleh para ulama. Maka inilah jalanan yang akan menyampaikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu tiap-tiap hari sentiasa kita tambahkan ilmu, kerana kita sedar kita hamba yang jahil, hamba yang banyak kekurangan dalam diri kita, hamba yang lemah. Maka kerana itulah sentiasalah kita tambahkan ilmu, dan juga sentiasa kita nak mendengar peringatan. Mudah-mudahan itulah yang akan sentiasa menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh ke jalan yang tidak dia kehendaki ataupun jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan semua, saya nak ambil pada pagi ni daripada satu hadis Nabi SAW yang sangat penting kepada kita, untuk sama-sama kita ambil pengajaran dan kita mengambil faedah daripada apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ni. Yang mana hadis ni menceritakan kepada kita bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW sedekah yang paling sesuai, masa yang paling sesuai untuk kita bersedekah. Mana bilakah waktu dan bilakah masa yang dikatakan paling sesuai dan pahalanya sangat besar bila mana waktu tersebut kita bersedekah. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, sedekah ni adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang kita biasa dengar Allah Ta'ala menakalkan dalam Al-Quran. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Masalul ladhina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah menyatakan perumpamaan mereka yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbatin, umpamanya satu biji benih, yang mana pada biji benih tersebut ambatat sab'a sanabil, yang bercambah daripada satu itu kepada 7. Dan kemudian lagi wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap daripada satu tersebut daripada 7 dia akan bercambah mi'atu habbah, 100 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah menggandakan daripada ganjaran tersebut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan semua? Betapa besarnya nilai sedekah sehingga kan sedemikian Allah Taala gandakan dengan begitu sekali. Lebih boleh sampai kepada 700 kali ganda. Begitulah sifir dalam Islam, dia tak sama sebagaimana sifir dalam kita belajar matematik. Kalau kita ada 100 kita tolak dengan 50, maka jumlahnya jadi 50, tak ada orang boleh tukar, jadi lebih pada tu. Tetapi dalam Islam kita ada 100 tapi kita berikan 50 daripada apa yang kita ada tersebut, dia tak akan jadi 50. Dia mungkin akan jadi 500 ataupun mungkin lebih daripada itu, mungkin 5,000 gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab daripada kita memberi tersebut. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, besarnya sedekah
disebutkan oleh Allah Ta'ala gandaannya sedemikian. Namun kita nak datangkan pada pagi ini ialah bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, waktu yang paling sesuai, masa yang paling sesuai, itulah waktu yang mana diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran yang besar ketika mana itu kalau kita bersedekah. Kita lihat dalam hadis Nabi disebutkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شهيه تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan apa dalam hadis ni, dikatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang banyak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah namanya Abu Hurairah. Disebutkan apa dia, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa nak? Kemudian faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra. Kemudian dia mengatakan, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tanya apa dia, ayyu sadaqati a'zamu ajra. Sedekah yang macam manakah yang lebih besar pahala dia? Nak besar dah pahala sedekah tersebut, tapi nak ditanya lagi, sedekah yang macam mana lebih besar ya Rasulullah? Nah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahalanya ya Rasulullah? A'zamu ajra, ditanya. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana laki-laki tersebut tanyakan sedemikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyatakan, Nabi bersabda, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Nabi menyatakan apa dia, sedekah yang lebih besar pahalanya, yang akan mendapat a'zamu ajra, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sedekah yang kamu berikan ketika mana wa anta sahihun syahihun takhshal faqra, iaitulah ketika mana kamu dalam keadaan masih sihat. Mana ketika mana kamu dalam keadaan masa tersebut, kamu dalam keadaan masih sihat. Sebab bila mana sihat ni tuan-tuan semua, banyak perkara yang kita boleh buat. Banyak perkara yang kita boleh buat, dan pada ketika tersebut, waktu yang muda lagi, pada ketika tersebut bermacam-macam perkara yang kita nak kejar, bermacam-macam perkara yang kita nak pergi, yang kita nak dapat, pelbagai perkara. Waktu di saat mana sihat tersebut. Bila sakit ni, dia tak berasa nilai sangat dah pada ada harta tersebut, sebab yang lebih besar pada tersebut ialah nilai kepada kesihatan tadi. Biarlah habis beratus ribu asal sihat, biarlah habis berpuluh ribu asal sihat. Sebab apa? Nilai kepada kesihatan tu lebih besar. Namun bila mana orang tersebut tak ada apa-apa, dia sihat, dan pada ketika tersebut itulah waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah waktu yang disebutkan a'zamu ajra, yang besar ganjarannya kalaulah kamu dalam keadaan sedemikian kamu bersedekah. Dan lagi apa Nabi sebut, wa anta sahih, bukan sekadar dikatakan kamu dalam keadaan masih sihat, tetapi juga disebutkan oleh Nabi SAW syahihun takhshal faqr, dan juga pada ketika tersebut dalam keadaan kamu masih sihat tu, dalam hati kamu tersebutlah kamu dalam keadaan bakhil, merasakan sayang kepada harta tersebut untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa sayang dengan apa yang kamu ada tersebut. Kamu rasa sayang pada ketika tersebut untuk dikeluarkan harta tadi. Beratus ribu ada, berjuta mungkin ada, tapi nak keluar tu rasa sayang. Begitulah dalam keadaan ketika mana kamu dalam keadaan sedemikian, kamu sihat dan dalam hati kamu tersebut ada perasaan bakhil, rasa dalam penyakit itu ada bakhil, sayang kepada apa dia? Sayang kepada harta tadi untuk diinfakkan. Takhshal faqra. Kenapa sedemikian? Nabi sebut takhshal faqra kerana kamu bimbang, kamu takut menjadi sebab kepada perbuatan tersebut kamu keluar tadi menjadikan kamu jadi orang fakir. Jadi orang yang fakir. Ini dia sebut. Mana kamu bimbang bila mana kamu keluarkan daripada harta dan kekayaan tersebut yang kamu ada tersebut,
maka kamu bimbang jadi sebab kepada akan jadi makin kamu miskin ataupun tak mencapai kepada apa yang kamu nak. Itulah nak jadi orang yang mungkin jutawan, target nak jutawan tahun ini. Nak target nak sampai berapa juta pada tahun ini, sekian-sekian. Jadi kalau nak bagi ni takut lagi lambat nak dapat sedemikian. Begitu sekali rasa sayang yang diletakkan dunia dan kekayaan tersebut dalam hati dia. Mana kalaulah sedemikian keadaan seseorang tadi yang mana hati dia tersebut nak bimbang dan rasa takut bila mana mendermakan harta tersebut menjadikan sebab dia jatuh kepada fakir, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah waktu itulah yang dikatakan waktu yang paling afdal, a'zamu ajra, besarnya ganjaran kalaulah kamu sedekah. Nah disebut wa ta'mudul ghina, dan juga dalam keadaan tersebut kamu berangan-angan untuk menjadi kaya. Kamu bimbang tadi kalau kamu nak keluar tadi akan jadi sebab kamu tak mencapai dengan apa yang kamu nak kekayaan sedemikian, kamu nak kumpul macam-macam, rumahnya banyak lagi nak beli, nak kereta banyak lagi, macam-macam perkara nak pergi melancurnya macam-macam tempat. Sanggup nak pada ketika tersebut dikumpulkan harta tanpa dikeluarkan untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala. Kenapa sedemikian? Sebab bimbang dengan perbuatan tersebut akan menyebabkan dia tidak mencapai kekayaan dia kehendaki tersebut. Inilah orang yang sayang dan kasih kepada dunia, kasih kepada harta, kasih kepada yang disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, yang dikatakan tadi itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekayaan tersebut. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, inilah waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya pada keadaan tersebut dalam keadaan kamu masih sihat dan kamu bimbang dengan asbab daripada kamu sedekah boleh jatuh kepada kefakiran, dan juga pada ketika tersebut kamu berangan-angan untuk menjadi kaya, maka Nabi menyatakan itulah waktu yang paling besar ganjarannya. Sekiranya kamu boleh nak melawan daripada kehendak kehendak tersebut, yang mana itu adalah daripada tipu daya syaitan dan juga hawa nafsu yang cuba merosakkan kamu agar kamu tidak nak melakukan kebaikan, bahkan tidak nak, dan bahkan diletakkan dalam hati tersebut perasaan kedekut dalam hati tersebut, maka kalaulah kamu boleh lawan daripada godaan tersebut, itulah waktu yang paling baik dan itulah ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala, ganjaran yang besar. Itu ada orang kadang-kadang dia berkira nak keluar nak bagi ke tak hari ni, nak bagi sedekah ke tidak pagi ni, hari ni Sabtu nak bagi sedekah ke tidak, duk fikir-fikir akhirnya tak bagi-bagi. Esok pun begitu pula, datang pula nak bagi ke tidak, akhirnya tak bagi-bagi. Benar tak? Begitulah keadaannya bila mana seseorang tersebut dalam keadaan dia kasih kepada harta yang menyebabkan pada ketika tersebut dia tertipu dengan godaan syaitan. Maka kerana itulah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Nabi menyatakan di sini apa dia? Janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah. Nabi sebut jangan sekali-kali kamu tangguh sedekah. Bila kamu nak dalam diri kamu tersebut ada rasa nak sedekah, bagi terus. Tak perlu kita nak fikir lagi apa, nak banyak mana kita nak terus bagi sedekah tersebut. Nah, inilah perkara yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, jangan bertangguh. Kita banyak kadang-kadang bertangguh, tunggulah nantilah. Bila datang nanti, itulah sebenarnya tipu daya syaitan yang cuba untuk kita tidak beramal ataupun tidak melakukan kebaikan, yang pada ketika tersebut kerugianlah kepada kita bila mana kita melakukan sedemikian. Hari Isnin nak bagi, hari Selasa pun pergi juga tak bagi-bagi, hari Rabu pun tunggulah hari Jumaat pula. Begitulah keadaan orang yang sentiasa bertangguh-tangguh sehingga kan dia tidak sedekah pun daripada apa yang dia ada tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, yakinlah setiap apa yang kita berikan tersebut sebenarnya itulah yang akan menarik rezeki kita. Semakin banyak yang kita memberi, semakin banyak yang Allah akan datangkan kepada kita dengan ganjaran yang besar, dan Allah Ta'ala lipat gandakan dengan rezeki kepada kita. Sebab itu kita tak ada lihat kalau orang tersebut dia banyak sedekah dia jadi orang yang fakir, tidak. Kerana Nabi menyatakan apa dia? Ma naqasat malun min sadaqah. Tidak berkurang harta seseorang tersebut dengan asbab daripada sedekah, bahkan bertambah dan lagi bertambah. Kerana yang kita nak, tuan-tuan, semua apa yang kita nak dalam diri kita tersebut ialah nak kebahagiaan. Dan kebahagiaan tersebut bukan datang dengan ada banyak yang kita ada, tidak. Bukan datang dengan ada
beratus-ratus ribu, nak dengan bermacam-macam apa yang kita ada tersebut, tidak. Tetapi yang kita nak yang disebutkan kebahagiaan tadi, dia akan datang bila mana rezeki daripada apa yang kita dapat tersebutlah rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat itulah yang akan menarik kepada kita dalam kehidupan tadi, ialah bagaimana kebahagiaan yang sebenar. Baik itu orang yang ada sedikit, tapi bila mana berkat, dia akan bahagia. Tapi kalau orang yang ada banyak sekalipun, dia tidak ada keberkatan daripada rezeki tersebut, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pada ketika tersebut kebahagiaan itu tidak akan datang walaupun banyak sekalipun dalam diri dia tersebut. Sebab itu yang kita naklah keberkatan dalam hidup itulah yang akan mensejahterakan dan memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, sebab itu nak bila mana kita sentiasa lazimi dan kita sentiasa memberi, dia sampai satu masa kita takkan kita tak boleh senang, melainkan setiap hari tersebut kita akan memberi dan memberi. Kerana perkara yang paling kita suka dalam hidup ni bila mana kita boleh tolong orang lain. Tengok orang susah, kita tolong orang tersebut. Tengok orang sedemikian, kita tolong. Nah, dan yang paling penting kita fikir Allahu Akbar. Kita kadang-kadang tengok, oh, Masya Allah, pergi satu tempat sedemikian, Masya Allah, hebat tahfiz tersebut. Lahirkan ramainya para hufaz. Pergi tempat masjid tersebut, surau tersebut, Allahu Akbar, Masya Allah, cantiknya masjid ni, selesa sedemikian. Nah, pergi sekolah sedemikian, kita tengok, Masya Allah, sekolah ni, Masya Allah, banyak melahirkan anak-anak yang salih, anak yang berbakti, anak yang boleh menjadikan harapan kepada negara. Apa yang paling penting yang kita kena fikir apa dia? Di saat mana kita melihat sedemikian, adakah dalam yang kita nampak kebaikan, yang kita nampak hebat tersebut, ada sedikit daripada sumbangan kita salurkan untuk perkara tersebut. Yang kita nampak anak yatim sedemikian, yang kita nampak sekolah tadi, yang kita nampak pusat tahfiz tadi, yang kita nampak mana-mana tempat yang kita pergi, maka adakah sedemikian yang kita nampak tersebut, ada sebahagian daripada apa yang kita ada tersebut yang kita infakkan. Biarlah setiap apa yang kita pandang kebaikan tersebut, dan setiap daripada kebaikan tersebut kita ada saham daripada apa yang telah didirikan kebaikan tersebut. Biarlah sedikit sekalipun nampak orang nak buat sekian, RM10 kita bagi, RM20 kita bagi, RM50 kita bagi. Tapi setiap kebaikan yang kita nampak tersebut, yang orang nak buat baik, semuanya kita ada saham tersebut. Itulah yang sepatutnya yang kita kena ada, dan kita kena sentiasa mengambil kesempatan daripada peluang yang diberikan tersebut. Bukan hanya sekadar pandang saja, bukan sekadar melihat semata-mata, tetapi bagaimana untuk kita memastikan setiap yang kita nampak sumber yang kita boleh jadikan ia sebagai saham yang kita boleh bawa di akhirat, pastikan kita termasuk dalam kalangan nama-nama yang sentiasa memberikan infak dan sedekah tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi menyatakan di sini, wala tumhil, jangan kamu bertangguh. Kerana apa dia Nabi sebut, hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin. Nabi menyatakan ketika mana kamu menangguhkan daripada sedekah, sehinggalah pada ketika tersebut sampainya roh di kerongkong kamu, yang mana waktu tersebut tidak ada amalan yang kamu boleh pada ketika tersebut. Melainkan itulah saat yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pertemuan yang terakhir di antara dunia dan juga kepada alam seterusnya, berakhirnya pada ketika tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan saat mana ketika tersebut idza balagatil hulqum, sampainya roh kamu tersebut ke halqum, maka barulah kamu akan berkata pada saat tersebut, kata Nabi SAW, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin. Waktu tersebut kamu akan menyatakan apa yang kamu ada tersebut nak diberikan kepada si fulan tadi. Yang kamu bertangguh sebelum ni, kamu nak bagi pada orang tersebut, Allah ruginya, tak bagi pada orang tersebut. Dan kemudian si fulan lagi yang lain kamu nak berikan. Dan begitulah setiap apa yang kamu nak berikan sebelum daripada ini, di saat mana Allah Ta'ala letakkan pada ketika tersebut roh kamu berada di kerongkong tersebut, maka tidak ada peluang dah, dan kamu akan menyesal sungguh pada saat tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kerana itulah Allah disebutkan oleh Allah SWT, kalaulah Allah Ta'ala dia melambatkan sedikit daripada umur usia tersebut, maka fa'as-saddaqa, nescaya perkara yang dilakukan oleh hamba dan makhluk manusia tersebut, kalau dilewatkan sedikit sahaja daripada umur tersebut, maka tentu dia akan fa'as-saddaqa, dia akan bersedekah. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala membuka pada ketika tersebut, di saat mana dia nak meninggal tersebut, Allah Ta'ala buka bagaimana
besarnya ganjaran bila mana kamu menggunakan dengan apa yang kamu ada tersebut, itulah kamu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan sedemikian, pada waktu tersebut kamu akan nak semua apa yang kamu ada tersebut nak bagi sedekah semua. Benar tak? Wa qad kana li fulanin, dan pada ketika tersebut tidak ada yang kamu boleh lakukan melainkan segala harta kekayaan kamu tersebut akan diwarisi oleh orang lain. Itulah di saat mana kita nak sampai kepada ajalnya, begitulah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disebutkan kepada kita dalam hadis ni, keterangannya apa dia? Mengeluarkan harta untuk kita dermakan adalah satu perkara yang sangat susah bagi seseorang. Bukan senang nak bagi sedekah, bukan senang dalam diri tersebut nak yakin sedemikian. Namun orang yang benar-benar meyakini dengan baik dengan apa yang disebutkan oleh Allah, meyakini dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya dia akan apa dia? Dia akan sentiasa dan berterusan memberikan kebaikan kepada orang. Baca dia sebut apa dia? Melainkan kalaulah pengeluaran harta itu dalam bentuk kewajipan seperti zakat ataupun dalam bentuk kesedaran yang mendalam sehingga penderma merasakan bahawa harta yang didermakan itu adalah sebagai simpanan yang kekal, ia akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda pada hari kiamat nanti. Mana orang yang boleh sedemikian, dia boleh sentiasa dan berterusan memberikan infak dan sedekah dan nak didermakan harta tersebut, ialah orang yang sentiasa ada kesedaran dalam diri dia dan dia merasakan harta yang didermakan itulah simpanan yang kekal. Sebab itu kita tuan-tuan semua, apa yang kita ada hari ni, itu belum tentu hak kita. Benar tak? Sebab mungkin ada yang mungkin hak kita dan ada yang bukan daripada milik kita. Kerana yang dikatakan oleh para ulama, harta yang sebenarnya ialah bila mana kita menggunakan harta tersebut. Kalaulah yang digunakan tersebut kebaikan, maka kebaikanlah masuk dalam saham kita, akaun kita. Tapi kalaulah digunakan dengan perkara yang tidak baik, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah kemurkaan daripada asbab yang kita lakukan tersebut. Namun yang kita ada tersebut yang masih kita belum guna, dia belum tentu jadi kita lagi. Mungkin boleh jadi ahli waris kita. Maka begitulah keadaan disebutkan kepada kita bahawa harta yang sebenar bila mana kita infak dan kita gunakan daripada harta tersebut, kalaulah kebaikan, maka ganjaranlah yang kita akan terima. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah dia sebut. Dan dia katakan banyak orang kaya yang mana tidak mahu menderma, dia takut menjadi fakir dan selalu nak berusaha untuk menambah lagi kekayaannya yang sudah ada. Itulah keadaannya seseorang yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia ada Allah Ta'ala bagi kelebihan dia, Masya Allah, tabarakallah, kekayaan yang sedemikian, tapi dalam hati dia tersebut dia sayang untuk menderma. Bukan kata tak ada, orang yang kaya yang apa dia, yang banyak sedekah, ramai kita sebut. Tapi ramai juga yang mana yang dia Allah Ta'ala berikan kekayaan tersebut, tapi dia tidak mahu menderma daripada kekayaan yang dia ada tersebut. Dia takut menjadi fakir dan selalu dia berusaha untuk menambah lagi kekayaannya yang sudah ada. Maka ketika hati yang sangat terpaut dengan harta tadi, hati yang sangat dia kasih kepada harta tersebut dan sangat mencintai kepada harta tersebut, maka pada ketika itulah masa yang paling baik untuk dia menderma, kerana ia akan berhadapan dengan godaan syaitan dan hawa nafsu yang selalu menakutinya dari terjerumus ke jurang kefakiran. Inilah mana pada waktu tersebut bila mana hatinya sedemikian kasih kepada harta tadi, dan maka pada waktu tersebut itulah waktu yang paling baik, waktu yang disebutkan a'zamu ajra, besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan bila mana dia boleh lagi dia boleh lagi menderma dan berinfak pada ketika tersebut. Kerana apa? Kerana pada waktu tersebut dia berhadapan dengan godaan syaitan yang sangat kuat dan hawa nafsu yang cuba untuk menakutkan hati dia agar dia pada ketika tersebut bimbang akan jatuh kepada kefakiran. Maka sesiapa yang mampu melawan hawa nafsunya pada saat tersebut, itulah dia termasuk dalam kalangan orang yang akan meraih ganjaran kejayaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kalaulah dalam hati kita ada sedemikian taraddud, berbimbang-bimbang dalam hati tersebut nak bagi ke tidak, teruskan bagi. Lawan perasaan tersebut, berilah apa yang kita nak sedekahkan tersebut, insya-Allah sekalian tersebut Allah akan gandakan dengan bermacam-macam ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebutkan kepada kita. Dan sedikit lagi disebutkan, lainlah halnya dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan sakit yang sudah tenat. Berbeza pada seseorang yang dah sakit, dalam keadaan sakit yang sudah tenat, nyawa pun dirasakan sudah tak lama lagi akan terpisah daripada badan. Dan tanda-tanda kematian dari masa ke semasa semakin dirasa.
Mana orang tersebut dalam keadaan sakit yang sedemikian, dia pun dah rasa tak lama dah hidup dia. Benar tak? Maka pada waktu tersebut apa dia? Ketika mana sedemikian, putuslah harapannya daripada memiliki ataupun menguasai harta. Waktu tersebut, bila mana sedemikian dia rasa dah dekat dah dia dengan kematian. Waktu tersebut dia tak ada rasa dah nikmat nak kumpul harta. Nikmat dia nak cari dunia, nikmat dia nak kuasai harta, tidak. Benar tak? Tak ada sedemikian pada waktu tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan pada waktu tersebut disebutkan dalam hadis tadi, sampailah ketika mana dia berada di saat mana di akhir-akhir hidup dia, mana sampai kepada roh dia berada kerongkongan, maka pada ketika tersebut disebutkan oleh dalam keterangan ni apa dia, maka dengan mudahlah ia berkata, harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, padahal masanya sudah terlambat dan wasiat pun telah diluluskan oleh syarak pada masa tersebut. Jadi inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan kepada kita keadaannya seseorang yang mana sampai roh dia berada di hulkum, maka pada saat tersebut barulah dia akan menyesal dengan perbuatan dia tersebut yang menangguhkan daripada sedekah tadi, sehingga kan pada waktu tersebut hatinya akan mengatakan sedemikian harta yang dia ada tersebut nak bagi kepada orang tadi, kepada si fulan yang lain, si fulan tersebut, maka pada waktu tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada dah waktu tersebut yang dia boleh lakukan sedekah dan masanya sudah terlambat, dan pada ketika tersebut wasiat sahaja yang telah diluluskan oleh syarak pada ketika tersebut, dan pada waktu tersebut akan ditinggallah kepada ahli warisnya. Syukurlah kalau ahli waris yang mewarisi harta itu mengerti untuk membuat sedekah jariah sebagai kiriman yang dihantar ke dalam kubur dari masa ke semasa. Jadi beruntung kalaulah yang ahli waris yang kita tinggal tersebut yang mewarisi harta tadi, digunakan apa yang kita ada tadi, yang kita tinggal tersebut, diberikan sebagai sedekah jariah kepada kita. Dia gunakan harta tadi, apa yang dia dapat tersebut, maka digunakan untuk sedekah jariah. Dia buat perkara yang mana dia ada tersebut, niat sedekah dia buat bangunan sedemikian, buat pusat pengajian, buat masjid sedemikian, buat perkara kebaikan tersebut disedekahkan kepada kita yang meninggal tersebut, maka beruntung kalaulah sedemikian yang kita nak dilakukan oleh ahli waris. Dan kalaulah mereka tidak berbuat demikian tersebut, harta yang ditinggalkan hanya menjadi sia-sia, ataupun digunakan untuk membuat kemaksiatan, ni lagi berat. Kalau digunakan pula dengan apa yang ditinggal tersebut, digunakan ahli waris dengan perkara yang maksiat, maka si matilah yang letih mencari harta dengan membanting tulang dan memeras keringat pada waktu hidupnya tadi, waktu hidupnya dahulu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia pula yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah keadaannya bagi seseorang tersebut dalam keadaan dia dah berpenak membanting tulang ketika mana hidup di dunia untuk mencari kekayaan harta tersebut, namun ditinggalkan dengan harta tadi diambil oleh ahli waris, digunakan dengan perkara yang tidak ada faedah ataupun dilakukan digunakan dengan perkara maksiat, maka kerugianlah pada seseorang tersebut dalam keadaan sedemikian. Dia akan dihisap di hadapan Allah SWT, sedangkan ahli waris bersenang-senang hati mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dengan begitu. Percuma sahaja. Ada begitulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala. Dalam hadis yang kita nak sebutkan ini apa dia? Maksudnya dalam keadaan kita nak melakukan kebaikan, adanya ujian dalam diri kita. Di saat mana kita nak melakukan kebaikan tersebut, pastinya datang dalam hati kita bisikan sedemikian yang cuba untuk menjauhkan kita daripada melakukan kebaikan. Namun ingatlah di saat mana kita mampu melawan daripada godaan tersebut, mampu melawan daripada bisikan tersebut, maka itulah waktu yang sangat besar ganjaran yang Allah sediakan kepada kita sekiranya kita mampu melakukan kebaikan daripada apa yang kita kehendaki tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah juga sedekah yang kita sebutkan tadi. Terkadang kita berfikir, terkadang kita berbimbang-bimbang dalam hati kita, terkadangnya sedemikian, tambah kita pula dalam keadaan susah. Mungkinnya Allah Ta'ala uji dengan bermacam-macam, takkanlah kita orang yang susah sebegini nak bagi sedekah. Dia sebenarnya bila mana dalam keadaan kita susah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka lazimi dengan perkara yang boleh menarik rezeki kita. Kerana terkadang dengan asbab daripada perkara yang kita berikan tersebut, itulah yang akan memberikan kesejahteraan, bahkan itulah yang akan menyelesaikan daripada kehidupan kita yang terkadang-kadang kita diuji sedemikian. Kerana Allah Ta'ala nak menguji sejauh mana kita yakin pada Allah. Ingatlah pada sifat yang disebutkan dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan yakin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan keluar dia. Dia hidup susah, dia Allah Ta'ala datangkan kesusahan, kepayahan hidup dia. Itu biasa. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap-tiap kita semua, saya bercakap, tuan-tuan semua ada ujian yang didatangkan oleh Allah. Berat ke nak? Berat ataupun ringan? Berbeza. Dan setiap kali Allah datangkan ujian tersebut, Allah tak nak lihat sejauh mana yakin kita kepada Allah. Bila mana kita yakin pada Allah dan kita sentiasa berpaut hati kita dengan Allah, tentunya orang sedemikian Allah akan buka jalan keluar dia. Payah macam mana sekalipun, berat macam mana sekalipun, Allah akan buka jalan keluar dia bila mana dia yakin pada Allah. Dan begitulah juga orang yang sifatnya ada takwa tersebut, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dalam keadaan dia tak sangka rezeki tersebut. Begitulah tuan semua, kalau nak kita lihat orang susah sedemikian ataupun kita lihat seseorang tersebut dia duduk pada ada rasa berbimbang dengan harta tersebut, tengok dalam diri dia sedekah banyak mana. Biasanya orang yang kedekut, orang yang nak malas sedekah, orang yang jenis nak sayang nak sedekah, biasa hidup dia sendiri pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad banyak berbimbang dalam soal harta dan rezeki tersebut. Namun orang yang yakin pada Allah, yang sentiasa letakkan diri dia nak keyakinan pada Allah, insya-Allah dalam hidup dia tersebut Allah pasti akan buka jalan dia. Allah Ta'ala akan datangkan rezeki yang nak kepada diri dia tersebut dalam keadaan dia tidak menyangka-nyangka daripada rezeki tersebut. Begitulah sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nak termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa berinfak, sentiasa memberikan nak sumbangan dan sedekah tadi, kerana apa yang kita berikan tersebut itulah yang kita dibawa di akhirat nanti. Jangan berkira dalam soal apa yang kita nak sumbang, kerana kita bimbang di mana kita berkira tersebut Allah Ta'ala juga berkira dengan kita. Maka teruskan kita berinfak, teruskan kita memberi, kerana setiap apa yang kita beri tersebut balasannya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi nak disebutkan dalam bani wa man jaa bil hasanati. Nah, barang siapa yang mendatangkan kebaikan, yang buat kebaikan, Allah akan balas kepada dia. Nah, dalam surah yang kita baca tadi. Nah, yang kita baca satu muka surat tadi, imam baca tadi dan kita semua ikut tadi, didatangkan ayat yang pertama begitulah disebutkan dak orang yang melakukan kebaikan maka pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan berkira buat kebaikan, teruskan berinfak, teruskan kita melakukan nak kebaikan, kerana sekalian tersebut itulah saham, itulah yang kita boleh masuk dalam akaun kita, dan insya-Allah itulah yang akan mencerahkan kubur kita dan akan memberikan kesejahteraan ketika mana kita dibangkitkan di mahsyar nanti, tidak lain dan tak bukan untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita agar Allah Taala tidak menjadikan hati kita hati yang kedekut, tapi Allah menjadikan hati kita hati yang sentiasa pemurah, yang sentiasa berinfak dan memberikan sumbangan, dan sentiasa melihat dalam keadaan orang yang susah, kita lah orang yang terlebih dahulu yang mula-mula yang memberikan bantuan. Maka insya-Allah itulah yang akan memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke syurga Allah SWT insya-Allah. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak faedah daripada apa yang nak saya sebutkan pada pagi ini, dan sama-samalah kita beramal. Nak pesanan kepada diri saya bercakap dan juga kepada tuan-puan semua, mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ni, dan insya-Allah kita doakan sekalian amal kita diterima oleh Allah SWT. Bukan sekadar apa yang kita berikan tersebut, tapi yang lebih besar juga yang kita nak agar sekalian kita beri dan kita lakukan kebaikan tersebut diterima oleh Allah SWT sebagai kebajikan untuk kita bawa di akhirat nanti insya-Allah. Jadi sekali itu saja. Allah Ta'ala alam, a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr lilladheena amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.